Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat sekalian supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa dengan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada minggu ini ialah tuntutan menyebarkan salam dan kelebihannya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, perkataan salam di sudut bahasa bermaksud sejahtera, damai dan hormat. Di sudut istilah syarak pula salam bermaksud ucapan penghormatan yang diucapkan oleh seorang kepada orang lain. Maksud ini diambil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum fiha salam, yang bermaksud dan ucapkan penghormatan mereka dalam syurga itu ialah salam. Sebagai umat Islam, kita sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampai dan menyebarkan salam. Anjuran memberi salam ini ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. Ia juga sering diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Yang bermaksud, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberikan berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Surah An-Nur ayat yang ke-61. Ayat yang baru dibaca tadi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita memberi salam ketika hendak memasuki mana-mana rumah, walaupun rumah sendiri. Sidang Jumaat yang dimuliakan, amalan memberi salam ini merupakan salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam lafaz salam berupa doa memohon kesejahteraan, rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapat pahala dan kebaikan yang banyak dengan mengamalkan amalan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan amalan yang sama. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang bermaksud bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satukah amalan-amalan yang terbaik dalam Islam, yaitu selain dari yang terdapat dalam rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memberi makan kepada manusia, kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenali. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang dibaca sebentar tadi memberi pengajaran kepada kita semua bahawa disunatkan kepada kita supaya menyebarkan salam dan memberi salam. Terdapat di kalangan kita yang apabila masuk ke suatu tempat, dia tidak memberi salam kepada orang yang berada di situ. Perbuatan seperti itu tidak bertepatan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita hendaklah
memberi salam kepada siapa sahaja, sama ada yang dikenali atau tidak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, meskipun hukum memberi salam itu sunat yang sangat dituntut, namun perlu kita semua ingat bahawa hukum menjawab salam itu adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Yang bermaksud, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 86. Daripada ayat ini kita fahami bahawa menjawab salam adalah satu kewajipan. Tidak menjawab salam tanpa sebab yang benar adalah satu kesombongan. Allah membenci kesombongan. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu ketika beliau sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Jibrilu yaqra'u alaiki salam." Faqalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, di antara adab yang perlu diperhatikan dan diamalkan ketika memberi salam ialah yang pertama, mereka yang sepatutnya mula memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'ala kasir." Artinya, yang berkenderaan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, ucapan salam adalah salah satu sunnah yang amat disukai dan dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengamalkannya. Di samping itu juga tidak menjadi suatu kesalahan bagi orang-orang yang berjalan atau orang yang duduk untuk mengucapkan salam jika orang yang berkenderaan atau orang yang berjalan tidak mengucapkannya. Walaupun mereka inilah yang sepatutnya memulakan ucapan salam berdasarkan hadis di atas. Ini bertujuan bagi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan orang yang terlebih dahulu memberi salam. Ini kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu kita menjadi orang yang hanya menunggu salam atau menuntut orang lain supaya mula memberi salam kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam." Artinya, sesungguhnya seutama-utama manusia di sisi Allah ialah orang yang memulakan, yakni memberi salam. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Yang ketiga, apabila diberi salam, adalah kita membalas dengan lafaz salam yang lebih baik daripada salam yang kita terima, atau setidak-tidaknya membalas dengan ucapan salam yang sama dengan salam yang diberikan. Contohnya ialah, jika diberi salam Assalamualaikum, eloklah dibalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau setidaknya dengan Waalaikumsalam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Yang bermaksud, dan apabila kamu diberikan hormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Yang keempat,
berwajah manis dan tersenyum ketika bertemu dan juga ketika memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Artinya, janganlah kamu semua memandang rendah sedikit pun dalam perkara kebaikan, meskipun kamu berwajah manis ketika bertemu dengan saudara kamu. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, amalan memberi salam ini memiliki beberapa manfaat atau kelebihan yang besar. Antaranya ialah yang pertamanya, amalan memberi salam ini merupakan salah satu amal yang akan membawa kita ke syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshu salama wa at'imu ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan dan solatlah malam ketika manusia lain sedang tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, amalan menyebarkan salam ini juga mengeratkan kasih dan cinta kepada sama saudara Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa tidak akan masuk syurga siapapun melainkan setelah dia beriman, dan tidak beriman seorang itu melainkan setelah dia mencintai sama muslim. Adapun amalan yang jika dilakukan akan menyebarkan cinta dan kasih sayang sama muslim ialah dengan menyebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuh tahabbtum afshus salama bainakum." Sukakah kamu jika aku tunjukkan sesuatu apabila kamu melakukannya, nescaya kamu akan berkasih sayang. Sebarkanlah ucapan salam dalam kalangan kamu. Yang ketiga, barang siapa yang terlebih dahulu memberi salam, maka dia merupakan orang yang lebih afdal, yang terbaik di kalangan mereka. Jabir radhiyallahu an berkata, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, apabila keduanya bertemu, maka yang lebih dahulu memulai mengucap salam, maka dialah yang lebih utama. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, untuk mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa kesimpulan dari khutbah yang telah disampaikan sebentar tadi. Sunnah memberi salam juga mampu untuk menyatukan perpaduan umat Islam. Tambahan pula, mengucapkan salam tidak memerlukan belanja atau tenaga yang banyak, kerana ia hanya cukup dengan melafazkannya di bibir dengan disertakan hati yang ikhlas. Akhirnya, eratkanlah hubungan silaturrahim sama kita dengan mengamalkan memberi dan menjawab salam dalam kehidupan seharian kita. Semoga amalan ini menjadi pengukuh kepada perpaduan kesejahteraan di kalangan kita. Mudah-mudahan dengan yang demikian kita sentiasa beroleh keselamatan, kerahmatan, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 44, "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima." Yang bermaksud sambutan penghormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa menemuinya ialah ucapan salam, selamat sejahtera, dan ia telah menyediakan untuk mereka pahala balasan yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyuka hamba-hambanya yang rajin berdoa tanpa mengira waktu dan keadaan. Mereka yang istiqamah dalam berdoa secara tidak langsung telah menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara sebab-sebab doa seorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah doa seorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hamba itu berdoa pada waktu-waktu yang mustajab doa. Antaranya ialah ketika sepertiga malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له." Tuhan kita Tabarakallahu Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesiapa sahaja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Sesiapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu ya Rahman ya Rahim. Kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.